Andai kata nafsu terkawal, keimanan mantap, tahu sebenarnya apakah yang perlu kita isi dalam bulan Ramadan, tahu apakah sebenarnya yang kita faham, harus tuntutan sebenar Ramadan itu apa, dan yang paling penting kita kena faham apa kesan sebenarnya Ramadan dalam diri. Kalau tiga-tiga perkara ini kita jelas, kita tahu dan kita faham, pastinya tak akan berlakulah apa yang dibincang di awal tadi. Jadi tuan-tuan dan puan, tak sangka kita dalam round pertama ini bertempat di Padang Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tasik Selatan, Kuala Lumpur, kita telah merumuskan satu perkara, bahawa Ramadan perlu kita sambut dengan gembira. Ramadan perlu diisi dengan sebaik-baiknya. Ramadan perlu difahami akan tuntutannya. Jadi mungkin Hafiz di bawah sana bersama dengan ribuan masyarakat yang membanjiri di Padang Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tasik Selatan, Kuala Lumpur, ingin berkongsi sesuatu, pengalaman atau apa saja perkara berkaitan dengan puasa. Mari kita bersama berbincang bersama dengan ahli panel. Silakan Hafiz. Terima kasih Ustaz Sarin, sana ingat lagi saya di bawah ni ya. Ingat. Jadi saya juga tak lupa untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur kita pada hari ini, PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tasik Selatan dan juga Dewan Bandaraya Kuala Lumpur kerana sudi menjemput kami warga kerja Forum Perdana Ehwal Islam untuk bersama-sama memeriahkan lagi rakaman kita pada malam ini. Dan kalau boleh ya, saya juga ingin bersama-sama dengan salah seorang daripada penonton yang berada di sini nak bertanyakan pengalaman beliau sendiri. Kalau boleh kita bersama dengan adik ini. Okey, boleh cerita sikit lah tentang cerita-cerita yang menarik lah masa kecil-kecil dulu. Oh, waktu dulu ada juga pengalaman. Waktu tu kecil-kecil kat kampung lagi. Waktu tu saya bersama dengan sepupu saya, kawan-kawan saya. Baru balik daripada lepas solat tarawih. Lepas tu, kecil-kecil dulu kami banyak dengar cerita-cerita hantu. Hantu banyak dekat pokok pisang kata orang tua lah. Lepas tu kebetulan pada waktu tu kami semua baru lepas balik tarawih, lalu dekat pokok kelapa tu, pokok pisang tersebut. Lepas tu ternampak ada benda putih gerak-gerak kat situ. Apalagi kami semua lari lah balik rumah. Lepas tu saya terus cerita kat mak saya pasal tu. Lepas tu mak tergelak-gelak. Mak kata syaitan, hantu semua kena ikat pada waktu puasa ni, bulan Ramadan ni. Tu je lah. Dongeng sungguh cerita dia kan. Tapi itulah bak kata adik tadi ya. Ini merupakan sebahagian daripada cabaran kita dalam puasa ni. Macam-macam cabaran, macam-macam lah orang buat cerita pun ada sebenarnya. Alasan dia tak nak puasa je sebenarnya tu. Itulah hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahawa apabila tiba saja bulan Ramadan, pintu neraka ditutup dan juga pintu syurga dibuka kan. Tapi dalam masyarakat kita sekarang ni bulan je yang puasa. Orang ni tak puasa pun. Ustaz Syarin, di atas sana kalau boleh kita kupas lagi, mengapa ada sikap di kalangan masyarakat kita yang kadang-kadang terjerumus untuk melakukan pelbagai perkara-perkara yang mungkar, sedangkan telah pun dinyatakan bahawa syaitan-syaitan tu dirantai kakinya daripada membelenggu nafsu dan juga jiwa kita. Jadi terima kasihlah tuan-tuan dan puan. Tadi adik kita beri satu gambaran sebenar, dan inilah sebenarnya yang boleh kita kongsi secara bersama untuk merancangkan perbincangan yang mana pada malam ini kita rasa terima kasih jugalah kepada Bank Rakyat kerana sudi menaja majlis kita pada malam ini untuk diwar-warkan, disemarakkan kepada masyarakat semua tentang tuntutan puasa. Datuk Jamil bila dengar cerita adik kita tadi tu, soal hantu Jembalang ni, kadang-kadang seronok juga kita nak bincang untuk memberi kefahaman yang jelas kepada masyarakat. Bila apa kaitan yang boleh Datuk kaitkan Ramadan dengan perkara-perkara yang macam ni? Silakan Datuk. Bila kita nak bercakap soal yang telah disoalkan ataupun pandangan adik kita tadi, bila masuk Ramadan, kebetulan ramai daripada dulu pun, bukan hari ini saja, daripada dulu pun terbiasa oleh kerana dalam masyarakat kita, masjid-masjid, di sekeliling masjid tu ada kuburan. Dan sebenarnya orang Melayu ni dengan kubur, dia agak sensitif lah. Dia sensitif sikit. Sebab bila bercakap soal kubur, bahkan kalau nak sewa rumah, rumah yang tepi kubur tu murah. Sebab tuan-tuan, dan kita tengok biasanya juga rumah yang di tepi kubur tu bukan sekadar murah, kerap bertukar penyewanya. Sebab mungkin barangkali orang kita terlampau fobia. Maka sebab itu bila pergi ke masjid, oleh kerana kebanyakan masjid tolak di bandar-bandar raya besar di Kuala Lumpur dan sebagainya, perkuburan tu dibuat di asing. Dan kebetulan pula dalam konteks kita hari ini, masyarakat kita lah, dan sedang menganjak, kita ada kubur-kubur, kebanyakan kubur yang tak terjaga, terbiar sebagaimana mayat yang berada di situ juga. Pokok-pokok yang tumbuh melia dan sebagainya, melainkan kuburan-kuburan yang agak baik yang kita tengok sekarang ni sedang dibangunkan. Kita melihat bahawa apabila dalam suasana yang macam tu, kebetulan pula orang Melayu kita ni bila mengasuh anak-anak, anak tak nak tidur, Ustaz Syarif, tak nak tidur malam, umur 2 tahun, 3 tahun, 12 tengah malam tak tidur lagi, 1 malam tak tidur lagi, dah berapa kali dibancuh susunya pun, dah habis berbotol dah, akhirnya mak suruh ayah pula pergi ketuk pintu pula. Yang ketuk tu kung-kung-kung. Bila bunyi-bunyi ketukan tu, mak menakutkan anak pula. Dengar tu ambil hantu tu, hantu. Yang menjadi bapak segala hantu tu bapak dia. Tuan-tuan.
Yang mengetuk tu bapaknya sendiri tetapi dihantukan oleh maknya. Akhirnya terbina dalam diri kita rasa takut. Saya nak balik kepada hubungan Ramadan yang kita sebutkan ya. Nabi SAW menyebut dalam suatu hadis, "Qad ja'akum syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi al-abwabul jannah wa tukhlaqu fihi al-abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin." Nabi kata, sesungguhnya telah datang bulan yang amat diberkati. Indahnya kita sebagai umat Muhammad, tuan-tuan. Allah jadikan kepada kita satu bulan yang penuh dengan pahala, penuh dengan ganjaran, iaitulah bulan Ramadan. Bulan yang membersihkan kita. Yang Nabi kata, pada waktu itu Allah telah mewajibkan kepada kamu berpuasa di bulan Ramadan. Pada waktu itu juga ditutup semua pintu-pintu, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup semua pintu-pintu neraka. Dan kemudian Nabi menyebut secara jelas, sesungguhnya syaitan telah dibelenggu. Sehingga Allah memerintah malaikat turun dan dilontarkan syaitan yang terbelenggu itu ke dalam lautan. Dalam pengertian yang hanya Tuhan yang mengetahui. Maka kemudian kata Nabi SAW selepas dibelenggu, pada malam tersebut, malam bulan Ramadan, terdapat satu malam yang fihi lailatun khairun min alfi syahrin, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pengertian hadis ini secara zahirnya, ulama mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Baihaqi dan Wan-Nasa'i ini, Nabi menyebut secara jelas syaitan-syaitan terbelenggu. Dalam pengertian yang lain, ulama daripada kalangan ulama-ulama hadis telah mengatakan, selain daripada pengertiannya memang syaitan itu terbelenggu, pada dalam pengertian yang lain, bahawa apabila manusia ini mempertingkatkan ibadat kepada Allah, dia berpuasa dengan sungguh-sungguh, menghidupkan malam-malamnya dengan penuh ibadat kepada Allah, termasuk dengan qiyamul lail, termasuk dengan tarawih dan sebagainya, sudah tentu ruang untuk syaitan itu sudah tidak ada lagi, seakan-akan ianya terbelenggu.